Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya muliakan Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan kesemua kita di bawah limpah dan kurnia Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah berada pada 19 Januari bersamaan dengan dah 8 Rejab, yang mana bulan Rejab ini adalah salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia ciptakan langit dan bumi, dia telah jadikan bulan Rejab adalah bulan haram. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah, hari dia menjadikan langit-langit dan bumi adalah 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Ada 4 bulan haram. Maka janganlah kamu zalimi diri-diri kamu padanya. Jadi nombor 1, bulan ada 12, bulan haram ada 4. Apa dia tuan-tuan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang kita berada kini adalah bulan Rajab. 3 itu berturut-turut, 1 di tengah-tengah. Jadi ada tak apa-apa kelebihan pada bulan ini? Bulan ini ada kelebihan, iaitu ia tergolong di dalam bulan-bulan haram, yang mana bulan haram Allah Subhanahu wa taala muliakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala suruh kita tadi, dia sebut, maka jangan kamu zalimi diri-diri kamu padanya. Yang pertama, apa maksud jangan zalimi diri-diri kamu? Apa itu menzalimi? Menzalimi adalah kita menzalimi diri kita, dan yang kedua kita zalimi orang lain. Zalimi diri kita dengan kita melakukan dosa-dosa, perkara-perkara maksiat. Dan zalim yang paling tinggi yang boleh kita lakukan untuk diri kita adalah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah Luqman Allah Taala sebut, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, yang paling agung. Jadi benda-benda yang dosa, maksiat, ataupun akhirnya kita bawa kepada diri kita ini kepada perkara-perkara syirik adalah kezaliman yang kita lakukan pada diri kita. Yang keduanya, Allah Ta'ala juga ada sebut dalam Al-Quran, wala talmizu anfusakum, jangan kamu cela diri-diri kamu. Jadi para ulama tak boleh faham, melainkan kita boleh faham diri-diri kamu itu maksud dia orang lain. Cela diri, takkan kita nak cela diri kita kan? Maksud dia diri-diri kamu di situ adalah kita dan saudara kita adalah umpama satu jasad yang satu. Kalau kita cela dia, makna dia kita cela diri kita. Baik, Allah Ta'ala tadi sebut wala tazlimu fihin na anfusakum, jangan kamu berlaku zalim pada diri-diri kamu. Jadi bukan sahaja diri kita, tetapi kita berlaku zalim juga pada orang lain. Bulan ini dinamakan dengan banyak nama dalam masyarakat Arab, kerana mereka hormati bulan ini. Tak boleh perang, tak boleh perang, tak boleh pukul orang, tak boleh tumpahkan darah orang, tak boleh pun berperang. Jadi bulan ini dimuliakan. Jadi kita disunatkan untuk beramal, amal saleh, memperbanyakkan amal kita pada bulan Rajab ni tuan-tuan. Isu dia tuan-tuan,
ada tak fadilat yang lain selain daripada ia hanyalah sekadar bulan-bulan haram? Ada tak fadilat lain? Fadilat ni maksud dia kelebihan. Ada tak kelebihan ekstra untuk bulan Rajab ni? Amalan-amalan yang khusus yang boleh kita lakukan pada malam nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 27 dan sebagainya. Ada tak? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ini adalah seorang tokoh dalam hadis. Maknanya dia syarahkan Sahih Bukhari itu tak ada orang yang lebih baik daripada dia syarahkan Sahih Al-Bukhari. Ibn Hajar Al-Asqalani dia telah menghimpunkan ke semua hadis-hadis tentang fadilat bulan Rajab ini di dalam kitab dia, dalam tulisan dia lah, Tabyinul Ajab fi ma warada an syahri Rajab, menerangkan tentang keajaiban terhadap apa yang telah diriwayatkan berkenaan bulan Rajab. Dia kumpulkan semua hadis yang cerita tentang fadilat bulan Rajab, dan dia boleh kategorikan ada 2 kategori sahaja. Tentang hadis-hadis kelebihan bulan Rajab ini hanya terbahagi kepada 2, sama ada dia dhaif sangat ataupun palsu. Dhaif sangat ataupun palsu. Banyak hadis-hadis yang tersebar di kalangan kita berkenaan kelebihan-kelebihan bulan Rajab yang kita pun beramallah dengannya, kan? Jadi antara hadis-hadis yang popular, tuan-tuan, di kalangan bukan sahaja masyarakat kita lah, maksudnya masyarakat Arab pun sama, kan? Sebab kita tak belajar, kan? Kita tak belajar, mana nak tahu hadis sahih ke palsu ke dhaif jiddan, kita mana nak tahu, kan? Kita serahkan pada ustaz, dan ustaz pun baca benda yang sama juga, jadi kita terima kadang-kadang. Jadi saya di sini untuk memelihara ketulinan agama ni. Kita kena jaga. Kita tak boleh suka-suka sandar yang ni Nabi cakap, yang ni, sedangkan Nabi tak cakap. Antara benda yang tersebar di kalangan kita adalah hadis sesungguhnya di syurga itu ada sebuah sungai, airnya lebih putih daripada susu dan manisnya lebih manis daripada madu. Sesiapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Rajab, Allah Ta'ala akan memberi dia minum daripada sungai ini. Sebuah sungai yang dinamakan dengan Rajab. Jadi hadis ni adalah hadis sama ada terlalu dhaif ataupun palsu. Nombor 1. Hadis yang kedua adalah sesiapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Rajab, man sama yauman kan man sama min rajabi yauman kana kasiyami syahri. Sesiapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Rajab, dia seolah-olah telah berpuasa sebulan, pahalanya seperti sebulan. Sesiapa yang berpuasa 7 hari, ditutup pintu neraka. Dan sesiapa yang berpuasa 8 hari, dibuka untuknya pintu-pintu syurga yang 8. Pintu-pintu yang syurga 8 ni adalah 8 pintu untuk kita masuk syurga. Antaranya pintu orang yang berpuasa, pintu orang yang bersalat, pintu orang yang bersedekah, pintu orang yang tahan kemarahan. Ada 8 pintu itulah, berdasarkan hadis kita boleh tengok daripada ayat Quran dan sebagainya, kan? Okey, ada 8 pintu. Siapa puasa 8 hari masuk dalam 8 pintu itu. Dan sesiapa yang berpuasa 10 hari, ditukar kejahatan dia, seluruh hidup dia tu jahat, ditukar jadi baik, kan? Jadi hadis ini juga termasuk hadis yang terlalu dhaif ataupun palsu. Dan yang terakhir yang paling popular adalah Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan aku, dan Ramadan bulan umatku. Jadi hadis ini sama juga, waqila innahu mawdu'an, dikatakan ia palsu. Hadis ini adalah palsu. Jadi tuan-tuan, jadi kesalahan kita menyebar-nyebarkan hadis yang palsu adalah kesalahan yang dalam agama ni macam jenayah, tuan-tuan. Dia adalah jenayah berstatus tinggi, kan? Kalau itu kesalahan di dunia, itu memang penjara seumur hidup. Sebab ancaman Nabi terhadap orang yang menyebarkan hadis palsu adalah man kadzdzaba alayya muta'ammidan, sesiapa yang berdusta atas nama aku secara sengaja. Dia kata aku cakap, kan? Nabi ada cakap, dia berdusta sedangkan Nabi tak cakap.
Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia siap tempat duduk dia dalam api neraka. Jadi itu bila ancaman bila dalam hadis, dalam Al-Quran, maka balasannya adalah neraka, balasannya neraka. Ini semua adalah termasuk di dalam kabair, dosa-dosa besar, dosa besar. Jadi kalau itu kesalahan di dunia, dia macam penjara semua hidup, gantung sampai mati. Itulah dia punya ancaman dia. Jadi dosa yang besar lah, tuan-tuan. Jadi saya nak memperingatkan tuan-tuan, jadi apa-apa sahaja yang berkaitan dengan bulan Rejab, hampir keseluruhannya tidak sabit daripada Nabi SAW. Jadi kita jangan kata Nabi, kita jangan i'tiqad. Kalau ada amalan kita buat tak apa, tapi kita jangan i'tiqad Nabi cakap, kita nak buat silakan, nak buat. Mungkin ada kebaikan, zikir ini tak apalah, buatlah. Tapi jangan i'tiqad Nabi cakap. Baik. Adakah tak ada langsung yang sabit daripada Nabi tentang bulan Rejab? Ada. Ada tuan-tuan. Ada satu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, Abu Daud di dalam Sunan, Ibn Majah, Al-Baihaqi dengan sanad yang baik. Ada tak kelebihan tentang bulan Rejab ini? Kalau ada pun yang ni lah. Annahu ata Rasulullah. Seorang lelaki daripada Bahilah. Bahilah satu kaum Arab, dipanggil Al-Bahili itu kan, Bahilah. Seorang lelaki di kalangan Al-Bahilah ini datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma intalaqa fa atahu ba'da sanah. Kemudian dia balik dan dia datang balik jumpa Nabi selepas setahun. Waqad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu. Maka berubah keadaan dia ni. Dulu masa jumpa lain, setahun balik datang jumpa Nabi, berubah keadaan dia. Faqala ya Rasulullah ama ta'rifuni. Wahai Rasulullah, kena tak lagi saya? Kau kena tak saya? Kan? Qala wa man anta? Rasulullah tanya dia, siapa kau ni? Qala anal bahili. Akulah orang Bahil. Orang Bahili tadi, kaum di kalangan masyarakat Arab. Allazi ji'tuka amal awal, yang telah datang berjumpa dengan engkau pada tahun yang lepas, tahun yang awal hari tu, tahun lepas lah kira. Qala fama ghayyaraka wa qad kunta hasanal ghay wa qad kunta hasanal hay'ah. Apa yang telah Rasulullah jawab dekat dia, apa yang telah berubah kat engkau ni? Dulu kau datang elok, apa yang telah mengubah engkau ini? Qultu, lalu lelaki itu kata, ma akaltu ta'aman munzu faraqtuka illa bilailah. Aku tak makan dah makanan ini sejak aku last jumpa kau tu. Aku dah tak makan makanan kecuali hanyalah makan pada waktu malam. Okey. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada lelaki ini, lima adzabta nafsak. Kenapa engkau menyeksa diri engkau? Summa qala, kemudian dia kata, lalu Nabi SAW sebut kepada lelaki ini, lain kali kenapa kau nak seksa diri kau? Kalau you nak puasa pun, Nabi kata apa? Nak puasa pun Nabi kata sum syahras sabri wa yawman min kulli syahr. Puasalah pada bulan sabar dan juga satu hari setiap bulan. Kau janganlah buat sampai kuih macam ni. Nabi kata kan? Puasa pada bulan sabar. Apa bulan sabar tuan-tuan? Siapa boleh jawab? Bulan tahu tak? Bulan Ramadan. Puasalah pada bulan Ramadan dan sehari setiap bulan. Okey. Lalu lelaki ni kata kepada Rasulullah, zidni fa in nabi quwwah. Tambah sikit lagi. Sikit bona tu kan, sehari ya dalam sebulan. Tak boleh, tambah sikit lagi. Sesungguhnya aku ada kekuatan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat dia, sum yaumaini, puasalah 2 hari. Yakni 2 hari dalam sebulan. Lalu lelaki tu kata lagi, zidni, tambah lagi. Sum salasata ayyam, puasalah 3 hari. Qala, lalu lelaki tu kata lagi, zidni, tambah lagi. Qala sum minal hurumi watruk. Sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. 3 kali Nabi sebut. Nabi kata, selepas Nabi kata puasalah 3 hari tu, orang tu kata tambah lagi. Nabi pun kobarlah dekat lelaki ni, puasalah daripada bulan-bulan haram itu, kemudian tinggal. Puasalah daripada bulan haram, tinggal. Puasa daripada bulan haram, tinggal. Maksudnya apa tuan? Puasa sehari, tinggal. Dalam bulan haram, Rajab contoh
Sehari puasa, esok tinggal. Sehari puasa, esok tinggal. Selang sehari Okey. Wa qala bi asabi'i thalathah. Nabi sebut dengan tunjuk jari dia yang 3 tu, sum minal haram watruk, sum minal haram watruk, sum minal haram watruk. Lalu Nabi fa arsalah, lalu Nabi genggamkan 3 ni. Nabi tengah 3 puasa 3 hari ni. Jadi kalau nak kata ada kelebihan, ini sahajalah hadisnya. Itu pun Nabi tak beritahu apa kelebihannya. Jadi adalah lebihnya bulan Rajab daripada bulan-bulan yang selain bulan haram, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, termasuklah apa-apa sahaja amalan di kalangan masyarakat kita, ada buat apa-apa sahaja, tidak ada yang sabit daripada Nabi. Kalau nak beramal, kalau nak dapat pahala, amal lah, tapi jangan kita i'tiqad benda yang bukan datang daripada Nabi SAW, tuan-tuan. Okay, sedikit peringatan lah untuk bulan Rejab yang kita lalui ini. Kemudian hari ini dah hari yang ke-100 berapa, saya pun dah lepeh dah kira, berkenaan saudara-saudara kita yang berada di Palestin tu. Kita doakan dia, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu. Saya ingat dalam 25,000 orang dah kot yang syahid, 25,000 orang. Dan data yang dikeluarkan ni tuan-tuan oleh Kementerian Kesihatan Gaza ni, saudara kita yang dibantai di sana tu 25,000, itu yang boleh direportkan di hospital, yang direportkan lah, bukan yang kita, yang dia tak jumpa, dia tak boleh masuk dalam nombor 25,000 tu. Jadi kemungkinan ada banyak lagi lah, ada banyak lagi yang jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita dan memberi kemenangan kepada saudara-saudara kita yang berada di sana, tuan-tuan. Baik, baru masuk tajuk, tuan-tuan. Tuan-tuan, memanglah tak habis kitab ni Ustaz, banyak panjang pun nak intro, tapi tak apa, tuan-tuan. Kita ambil pengajaran bersempena apa yang sedang berlaku sekarang ni. Baik, tuan-tuan, hari ni kita nak masuk kepada, nampak? Ada nak? Okey, tajuk yang baru. Dua tajuk sebelum ni cerita kita macam mana kita nak doa apabila kita ziarah orang sakit, apa yang kita nak sebut kepada dia. Yang pertama kita sebut, Nabi SAW ajar kepada kita tahur insya Allah. Tahur insya Allah, sebagai pembersih jika Allah mahu. Insya Allah, jika Allah mahulah, maksud dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, siapa ingat? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfi'ak. Aku minta kepada Tuhan Allah yang maha agung, Tuhan kepada arasy yang agung juga, semoga dia sembuhkan engkau. Siapa yang sebut 7 kali, Allah sembuhkan orang yang sakit. Jadi ada 2 doa yang kita dah ajar berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi hari ini kita nak masuk, yang ni bukan doa, yang ni adalah kelebihan, fadlu. Fadl maksud dia kelebihan. Fadlu iyadatil marid, kelebihan menziarahi orang yang sakit. Okey, iyadah. Jadi hari ni iyadah, ziarah, kita terjemah iyadah ni sebagai ziarah, ziarah. Tapi kenapa perkataan dia iyadah? Sebab dia datang daripada perkataan ada. Ada maknanya orang tu pergi kerja balik rumah, pergi kerja balik rumah. Ada balik ke rumah, maknanya kerap. Kita bukan dia sakit 2 tahun kita ziarah sekali, yang tu bukan. Ni maksud kita sebulan kita pergi tengok balik, itu nama dia iyadah. Nama moden dalam bahasa Arab iyadah dipanggil klinik. Maknanya klinik ni kita pergi sekali ke semua hidup? Tak, kan? Sakit pergi balik, kan? Sakit, jadi itu berulang-ulang kita pergi. Okey, itu maksud iyadah. Baik, kita tengok hadis dia. Yang pertama sekali, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah, Al-Hakim dan juga Ahmad. Kebanyakan mengatakan hadis ini adalah hadis sahih, dan sebahagian kata hadis ini adalah hadis yang hasan. Kecuali Abu Bakar Ibn Al-Arabi, yang dia kata hadis ni sahih, tetapi sahih dia tu sampai Sayyidina Ali sahaja. Sayyidina Ali tak pernah cakap pun yang dia ambil daripada Nabi. Jadi yang ni maksudnya yang sahih dia rantaian tu betul sampai Ali sahaja. Dia tak pernah claim ini aku ambil daripada Nabi. Jadi kalau dia terputus di antara ni, kita panggil hadis ini mauquf. Mauquf maknanya
tak disandarkan. Sahabat sebut tapi tak disandarkan kepada Nabi SAW. Hadis mauquf, tapi sahih. Itu juga pendapat Az-Zahabi, Ad-Darqutni dan beberapa ulama yang lain. Cumanya maksud hadis ini ada cerita tentang perkara-perkara yang ghaib. Bila cerita perkara ghaib, sahabat tahu ke perkara ghaib, tuan-tuan? Sahabat tahu ke? Sahabat Nabi tahu ke perkara ghaib? Malaikat tu macam ni, dia tahu ke? Sahabat Nabi tak tahu. Yang tahu hanyalah Nabi, sebab Allah Ta'ala wahyukan kepada dia. Jadi kita boleh faham sahabat ambil daripada Nabi, sebab tak mungkin dia cerita benda-benda ghaib, melainkan dia dengar daripada Nabi SAW. Jadi hadis ini mauquf dengan hukum marfu'. Marfu' maknanya hadis ini sampai kepada Nabi SAW. Okey. Faham ke tidak, tuan-tuan? Okey. Jadi kita tengok hadis ni, an Abdurrahman bin Abi Layla. Hadis daripada Abdurrahman bin Abi Layla. Siapa dia ni? Dia ni adalah tabi'in. Tabi'in, dia lahir pada tahun 17 Hijrah. Bila Nabi SAW wafat? Nabi SAW wafat, dia lahir 17. Nabi wafat bila? 11. Jadi 6 tahun lepas Nabi wafat baru lahir Abdurrahman bin Abi Layla ni. Jadi apa kategori dia di dalam ranking tu? Dia adalah tabi'in. Dia bukan sahabat, dia adalah tabi'in. Berjumpa Nabi baru kita panggil sahabat. Dia bukan sahabat, dia adalah tabi'in. Okey, qala, dia cerita, jaa Abu Musa. Abu Musa ni siapa pula? Abu Musa adalah sahabat Nabi, Abu Musa al-Ash'ari. Datang Abu Musa ilal Hasan, kepada Hasan bin Ali, anak kepada Sayyidina Ali. Abu Musa cerita, Abu Musa ziarah Hasan bin Ali, ya'uduhu, dia menziarahinya. Faqala lahu Ali, lalu Ali cakap kepada Abu Musa. Abu Musa ziarah Hasan, anak dia Hasan bin Ali. Ali ada di situ dan Ali cakap kepada Abu Musa, a'aidan ji'ta am syamitan, adakah kau datang ini a'aidan, nak ziarah dia, am syamitan, ataupun kau ni gembira terhadap kesakitan dia? Kau ni datang nak ziarah dia ke, ataupun kau nak golakkan dia ke? Itu maksud dia lah kan. Tetapi syamitan ni tak mungkin lah, tak mungkin lah Abu Musa nak gelakkan, nak bergembira terhadap orang yang sakit, tak mungkin. Lalu Abu Musa balas kepada Ali, la bal aidan, tidak, bahkan aku nak ziarahi, bahkan aku nak ziarahi. Siapa yang sakit ni, tuan-tuan? Hasan ni yang sakit, Hasan sakit. Okey. Ali ni siapa pula? Ali ni bapa Hasan. Kan? Bapa Hasan, Ali tanya kepada Abu Musa, nak ziarah kau nak gembira terhadap kesakitan dia? Kata Abu Musa, aku nak ziarah. Faqala lahu Ali, lalu Ali radhiyallahu anhu kata kepada Abu Musa, in kunta ji'ta aidan, jika engkau datang untuk menziarahi, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kalimah ini aku mendengar ini tidak sabit di dalam matan ni lah. Matan ni tak sabit lah. Maksudnya hadis itu betul semua kecuali lafaz ni. Lafaz ni tambahan. Tambahan. Okey. Tak apalah tuan-tuan. Saya cerita, tuan-tuan faham ke tidak tak apa. Idza 'ada ar-rajul, Ali, maksudnya lafaz ni dia terus cakap saja. Dia terus cakap, idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim, apabila seorang lelaki menziarahi saudaranya yang muslim, jadi dia terhad kepada orang Islam sahaja. Kelebihan ini yang saya nak ceritakan kejap lagi terhad kepada orang Islam, sebab lafaz dia apabila seorang lelaki menziarahi saudaranya yang muslim. Tetapi adakah lelaki sahaja, perempuan tak kira? Tak, dia termasuk perempuan. Sebab hadis dalam bahasa Arab ni keumuman lafaz itu merangkumi lelaki dan perempuan. Okey, jadi kalau lelaki ziarah saudara dia yang muslim atau perempuan ziarah saudaranya muslim, terpakai kelebihan ini. Okey. Apabila dia berjalan nak ziarah orang yang sakit di kalangan orang muslim, Nabi SAW sebut masya fi khirafatil jannah. Dia itu berjalan
pada khirafah syurga. Dia sedang berjalan di dalam khirafah syurga. Khirafah ni juga perkataan yang pelik pada zaman itu. Sahabat ada tanya, apa itu khirafah? Khirafah maksud dia waktu musim buah. Musim buah tengah banyak ni, kita sedang berjalan khirafah. Maknanya waktu tuai ni bila buah tengah banyak sangat. Jadi orang yang menziarahi itu seolah-olah dia berjalan di taman syurga yang penuh dengan buah-buahan. Khirafatil jannah. Jadi apa maksud dia, tuan-tuan? Al-Ambari memberi maksud pahala orang itu banyak macam apa, tuan-tuan? Buah-buahan itulah. Buah tengah banyak, pahala orang yang ziarah orang yang sakit banyak macam buah tu. Dan sebahagian berpendapat maksud hadis ni adalah orang itu sedang berjalan pada jalan yang betul menuju syurga. Dia faham macam tu pula. Tapi Nabi sebut umum je, dia sedang berjalan pada musim tuaian di syurga. Boleh jadi pahala dia banyak macam buah, ataupun dia itu dah jalan dia menuju syurga. Maknanya ada pahala untuk dapat syurga, berjalan ziarahi orang yang sakit. Okey, jadi sepanjang jalan itu, katakanlah kita ambil pendapat Al-Ambari, pahala kita banyak macam buah-buahan yang di dalam syurga itu, hatta yajlis, sehinggalah dia itu duduk. Sehingga dia dapat pahala tu, dia jumpa orang tu sampai dia duduk jumpa orang tu. Apabila dia duduk je, fa idza jalasa, apabila orang yang ziarah tadi duduk, ghamaratur rahmah, dibanjiri, ghamaratur rahmah, rahmat membanjirinya. Seolah-olah macam air, rahmat tu macam air, Allah Ta'ala banjirkan ke atas dia rahmat. Maksudnya dia dapat kasih sayang Allah yang banyak. Ghamaratur rahmah. Fa in kana ghudwatan, sekiranya ia pada waktu pagi. Ghudwah ni kita sebut dulu dah, istilah-istilah masa di dalam agama ni. Tapi kalau kita takrif ghudwah dulu, fil ghadati wal asyi, ghudwah adalah dari selepas subuh sampai sebelum terbit matahari, iaitu sebelum waktu duha. Itu ghudwah. Tetapi tak mungkinlah waktu itu. Hadis ini mungkin membawa maksud ghudwah dekat sini sebelum zuhur. Siang, pagi. So maksud hadis ni adalah jika dia ziarah itu waktu pagi, iaitu selepas fajar sampai sebelum zuhur, itu pagi. Ghudwah. Salla alaihi sab'una alfa malakin. Kalau ziarah waktu pagi, salla, mendoakan atasnya 70,000 malaikat. Okey. Jadi apa maksud para malaikat salla? Kalau kita doakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa maksud selawat tu? Selawat tu maksud dia apa? Asal maksud dia adalah doa. Selawat adalah doa. Tapi takkan kita nak doa, apa yang kita doa kepada Nabi? Kita doakan Allah Ta'ala tinggikan martabat dia, kan? Sebab dia tak ada dosa. Takkan nak minta ya Allah ampunkan dia, tak. Tetapi kalau malaikat doakan kita, apa maksud dia? Doa minta ampun. Ya Allah ampunkan orang ini, sabit daripada Al-Quran. Okey, jadi kalau malaikat doakan kita, maksud dia minta Allah Ta'ala ampunkan kita. Okey, tuan-tuan, berapa ribu doa malaikat? 70,000 tuan-tuan. Kita kalau jumpa orang soleh kadang-kadang, tuan-tuan, kita tahu dia ni orang soleh, kita minta dia doa kat kita. Tuan, minta doalah untuk saya ni, kan? Sebab kita rasa doa dia dekat dengan Allah Ta'ala, doa dia mungkin mustajab, kan? Bagaimana dengan 70,000 malaikat yang doakan kita? Ramai. Tentulah Allah Ta'ala terima doa. Kalau orang soleh yang kita rasa seorang, kita pun kita rasa, kita tak tahu dia di sisi Allah macam mana, kan? Bagaimana dengan para malaikat yang mendoakan? Jadi kita jangan pandang rendah, kan? Alah 70,000 doa. Tapi kalau 70,000 tu doa, pasti dia mustajab. Okey, berapa lama dia doa? Dia doakan kepada engkau hatta yumsi, sampai petang. Hatta yumsi. Kalau kau ziarah waktu pagi, dia doa kau sampailah sebelum maghrib. Sampai petang. Wa in kana masaan, kalau kau ziarah itu waktu petang,
Salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Jika kau ziarah waktu petang, malaikat itu akan mendoakan engkau, 70,000 malaikat itu akan doakan engkau sehingga pagi balik, hatta yusbih, sehingga sebelum subuh. Subuh. Jadi masuk balik hari lain, ziarah lagi, dapat lagi sampai petang. Jadi lengkaplah hari itu dengan doa para malaikat terhadap kita. Baik. Jadi tuan-tuan, ini adalah bab kelebihan orang yang menziarahi orang yang sakit. Jadi seterusnya isu dia, ada tak hari-hari tertentu yang disunatkan untuk kita ziarah orang yang sakit? Tidak ada tuan-tuan, tidak ada. Kita ziarah pada mana-mana hari. Mana-mana hari yang sesuai dengan orang tu. Janganlah hari orang tu kalau dekat ward, hari pertama dia nak apa? Baru nak sibuk nak ward tu kan, nak cari apa semua, hari tu kita tak. Janganlah macam tu kan. Pilihlah hari yang seterusnya untuk kita ziarah. Janganlah hari kelang kabut tu lah kita nak datang kan, mungkin sibuk dengan keluarganya dan sebagainya. Sebab nak bagi tahu kat sini, tidak ada hari-hari yang tertentu yang disunatkan untuk kita ziarah orang, tak ada. Hari tu ada satu video juga viral lagi tu. Ada ustaz ni lah, dia bagi tahu sunat ziarah kubur hari Jumaat. Adalah viral lah video tu, ratus ribu tengok jadi ramai orang. Jadi saya cek balik hadis yang dia sebut tu, kedua-duanya adalah hadis palsu tuan-tuan. Jadi bahaya kan. Jadi cek hadis ni hadis palsu. Macam mana you boleh cerita kat orang ada kelebihan ziarah kubur hari Jumaat? Tidak ada. Tidak ada. Ziarah kubur pun sama. Nabi SAW ziarah kubur siang dan juga malam. Siang dan malam. Jadi tak ada istilah takut hantu malam-malam. Kita ni risau sebab kita ada kepercayaan yang salah. Sebab kita rasa orang tu roh dia boleh keluar daripada kubur kacau kita. Yang ni kepercayaan yang syirik ya tuan-tuan. Tak boleh. Kalau kita percaya hantu itu roh keluar kacau, tak boleh. Hantu kalau kita kata jin, betul. Hantu tu yang kacau kita tu adalah jin. Betul lah, jin memang akan kacau kita. Syaitan di kalangan jin kacau kita. Tapi kalau roh orang mati, dia tak boleh kacau kita. Jadi sebab kita takut nak pergi kubur, sebab kita rasa orang tu boleh keluar balik. Jadi salah kepercayaan kita. Siang, malam. Begitu juga dengan ziarah orang sakit ni tuan-tuan. Tidak ada hari yang tentu sesuai dengan hari orang tu. Waktu pula ada tak waktu? Pukul berapa ya tuan-tuan? Pagi ke, petang ke, malam ke? Tidak ada. Sesuai dengan keadaan. Kita tahu kita kena tanyalah dulu kan. Dia ni mungkin dia rehat bila kan. Jadi kita ziarahlah waktu yang sesuai kan. Okey. Jadi saya ingat sampai situ dulu tuan-tuan. Satu saja hadis kita tentang kelebihan menziarahi orang yang sakit. Ada lagi tak? Ada satu lagi tapi tak apalah. Habis ke? Masuk ke? 8.3 5 minit. Baik. Macam tu kita masuklah satu lagi hadis tuan-tuan, 5 minit ya. Sebab hadis ni pun pendek ya, tak apalah saya baca lah. Hadis yang maksudnya sama juga tuan-tuan, kita habiskan sahaja tajuk ni. No panjang lah ni. Dia panjang ni tuan-tuan sebab komen terhadap hadis tu. Hadis yang saya baca tadi kan saya cerita kat tuan-tuan, hadis ini sahih tapi mauquf lah semua. Ini jadi panjang lah. Kitab ni kita hadis tuan-tuan. Jadi panjang lah. Baik, kita masuk pada tajuk yang sama, kelebihan menziarahi orang yang sakit. Ada dua hadis yang disenaraikan. Yang pertama kita dah baca, yang ni hadis yang kedua. Daripada Thauban radhiyallahu anhu. Thauban adalah anak kepada Uthman ibn Affan. Thauban radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Thauban ambil hadis ni direct daripada Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Man 'ada maridan, sesiapa yang menziarahi orang yang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah, sentiasalah dia itu berada di dalam tuaian
tuaian syurga. Tuai maksudnya musim berbuah di syurga. Maknanya mungkin pahalanya tadi, ataupun mungkin dia ini berada pada tempat yang betul untuk menuju syurga. Itu dua maksud. Ihtimal maksud dia sama ada dapat pahala banyak macam tuaian, ataupun tempat dia tu dah betul lah Nabi kata untuk masuk syurga. Okey, qila ya Rasulullah, lalu dikatakan kepada Rasulullah itu, wahai Rasulullah, wama khurfatul jannah, apa itu khurfah al jannah? Qala janaha. Sahabat yang dengar perkataan khurfah ataupun khirfah ni tadi, dia pun tanya apa khurfah? Khurfah tu apa? Nabi kata janaha. Janaha maksud dia waktu orang menuai buah. Janaha. Okey. Jadi ini adalah kedua-dua hadis tentang kelebihan orang yang menziarahi orang yang sakit, tuan-tuan. Jadi kalau ada sahabat-sahabat di kalangan kita sakit, mungkin kita boleh amalkan sunnah ini, iaitu kita tahu pahalanya besar, dan kita juga doakan dia seperti mana doa yang kita ajar pada 2-3 minggu yang lepas. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan, tuan-tuan? Tak ada. Nas'alullah ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa ay yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana washfi mardana wa'afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.